Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua salam sejahtera untuk Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia. Okey, ini video pertama ataupun video introduction tentang King. Alright, King ataupun King. Sometime kalau you tengok nanti video seterusnya, you akan nampak saya tulis sekejap saya tulis King, K-I-N-G, sekejap saya tulis K-I-N-K. Actually benda yang sama. Apa itu King? King, K-I-N-K, maksud di dalam maksud dalam bahasa Inggeris, dia adalah sesuatu yang tajam, yang menyocok-nyocok, something like this, okay? Kalau you tengok ni, ini adalah pagar sekolah. You tahu kan dekat pagar sekolah tu, pagar-pagar kat rumah ke mana-mana, dekat bahagian atas tu dia ada tajam, ada yang bahagian tajam untuk mengelakkan pencuri masuk atau untuk mengelakkan siapa-siapa yang masuk. So bendalah ni dia something like this. This is your pagar sekolah yang ada tiang Y, something like that, okay? Okay, saya try lukis lah bentuk-bentuk pagar something like. Kalau jadi tak jadi lah. Kalau jadi, kalau tak jadi saya tak tahu. Harap you faham. This is your pagar sekolah. And then you perhatikan dekat atas pagar tu you akan nampak ada satu line, line. And then dekat sini dia ada benda yang tajam-tajam, something like that. Yes. Dia ada benda tajam untuk mengelakkan pencuri senang masuk ataupun whatever orang budak-budak sekolah lompat pagar sekolah. So benda yang tajam-tajam ni, ini dipanggil King, K-I-N-K, ataupun saya tukar kepada K-I-N-G supaya nama dia lebih sedap, King. So macam mana kita gunakan ni sebagai dekat MT4, macam mana kita boleh gunakan dia dekat MT4. Kalau dekat pagar sekolah ni lah line yang lain pagar, tetapi di MT4 kita akan gunakan line SNR, support and resistance line. Ini support and resistance line, this is your SNR line, this is your SNR line. And then you akan jumpa King tersebut. You akan jumpa King di SNR tersebut, di tempat-tempat yang penting. So, saya padam balik lukisan ni. Sebelum you pergi ke MT4, kita kena kenal bentuk King. Kita ada jenis-jenis King, jenis-jenis King, alright. Kalau saya lukis, katakanlah first kali kita ada double maru King. Siapa yang pernah belajar dengan saya dah biasalah pattern double maru. Let's suppose katakanlah price turun ke bawah, saya tukar candlestick warna merah. And then dia ada shadow bawah. Okay. And then price turun ke bawah lagi. Okay. And then dia ada shadow ke atas. Okay. Siapa yang pernah belajar dengan saya, dia tahu ini adalah, katakan ini CS nombor 1. Okay. Ini CS nombor 2. CS nombor 1 ni dia besar turun ke bawah dengan body yang sangat besar. And then dia tinggalkan shadow ke bawah. Okay. CS nombor 1 bila besar ke bawah ni kita panggil dia sebagai CS maru bozu. Okay. And then bila dia close kat sini, dia turun ke bawah and then dia tinggalkan shadow pendek and then dia close kat sini. And then dia open dekat CS nombor 2 ni, dia naik atas sikit. Dia tinggalkan shadow and then dia close di bawah. Dia close di bawah pun body dia pun besar juga. So ini dipanggil maru bozu juga. Okay. Dia besar, body dia besar, shadow dia pendek. Oleh kerana kita ada dua maru bozu, maka dua candlestick ni dipanggil double maru. Ini double maru bozu. Saya pendekkanlah jadi double maru ataupun DM, DM ataupun double maru. So dekat mana King dia? Alright. King di bahagian, kalau you faham, okay, introduction to King ialah cocok. Kalau you tahu kita punya King ialah cocok bawah, cucuk atas. Cucuk bawah, cucuk atas, balon kan? Kita punya konsep cucuk bawah, cucuk atas, balon. Alright. So, dekat candlestick ni mana yang cucuk bawah dan mana cucuk atas? Of course, dia punya shadow. You kena perhatikan dalam candlestick satu ni, you perhatikan shadow dia ni cucuk bawah and then dia close kat sini. CS nombor 2, dia cucuk atas and then dia terjun ke bawah. So, inilah konsep King, iaitu cucuk bawah, cucuk atas, balon. Maksudnya cucuk bawah, cucuk atas. Apa you buat? You jangan balon dulu. You tandakan marking dia punya zone. Ini adalah zone kita, okay? Ini adalah zone King kita. Alright, tetapi untuk sell apa kita buat nanti, next video seterusnya you akan ambil shadow atas saja, okay? Actually you ambil shadow atas saja. Okay, kenapa benda ni berlaku? Sebab ini di dalam supply and demand, pergerakan ini adalah drop base drop. Okey, tempat shadow sini, tempat shadow cucuk bawah, cucuk atas, daripada bawah sampai atas, ini dipanggil drop base drop. Okey, you boleh tengok dekat bahagian video basic, drop base drop. Okey, drop base drop sangat kuat, terutama drop base drop yang break support. Alright. So dekat sini, apa kita buat nanti, kita nak tandakan zone, you akan tengok contoh nanti.
Bila you ada price turun ke bawah, double maru macam ni baru bozu, apa yang kita nak lah, kita nak shadow atas ni je bang. Kita tandakan zone shadow atas ni dipanggil king zone. Okey. King zone. Kenapa? Sebab nanti kita nak sell bila price datang. Katakanlah price dah turun ke bawah, dia naik atas, masuk ke kawasan king zone ni, kita akan start balon. Balon sell, kita balon sell, stop loss dekat atas. Simple, very very simple. Maksudnya you jumpa cucuk bawah, cucuk atas, balon. Tetapi jangan lupa lokasi. Lokasi paling penting, lokasi mesti berada di SSR. Kalau you jumpa king macam ni, double maru king, wajib lokasi tersebut pertama dia berada di SSR ataupun dia berada di MPL. Di mana you akan belajar nanti next video di manakah lokasi SSR tersebut, di manakah lokasi MPL tersebut. So kita akan panggil dia SSR king, kita akan panggil dia MPL king. Wajib lokasi king tersebut mesti selari dengan SSR dan MPL. Begitu juga dengan king kat sini. King ni kalau tak ada line sini, dia tak valid. Dia tak valid. Sini dia ada satu line. And then baru dia jadi king. Kalau line tersebut bukan SSR, line tersebut bukan MPL, ataupun king tersebut tidak berada di SSR, tidak berada di MPL, maka ianya tidak valid. Saya harap you faham video pertama tentang double maru king. Okey, double maru king. You ada maru bozu pertama, maru bozu kedua, and then you ambil shadow. Okey, yang kedua, doji king. Apa itu doji king? Doji king mempunyai konsep yang sama dengan double maru. Let's suppose katakanlah price turun, membuat shadow. And then di sini price tidak membuat maru bozu kedua. Kalau tadi kita ada lepas dia close maru bozu pertama. Okey, ni yang pertama, CS nombor 1. CS nombor 2 ni dia buat doji, macam ni. CS nombor 3 baru dia buat maru bozu. Alright, maksudnya macam ni. Okey, 1 2 3. Okey, 1 2 3. So maru bozu, doji, maru bozu. So kita panggil doji king. Dekat mana kita nak pilih doji king? Macam biasa kita ambil shadow atas. Okey, valid tak valid dia sebagai king? Valid sebab dia ada konsep kita. Cucuk bawah, cucuk atas. Kat mana cucuk atas? Dia cucuk atas ni, and then dia terjun. So ini adalah king juga. So zone kita adalah zone shadow yang atas. Ni tempat kita nak entry, tempat kita nak balon. Nanti bila price datang, kita akan balon sampai not enough money. No. Jaga Okay. So harap you faham doji king. Okay, doji king. Very very simple. Doji semua orang faham lah. Candlestick nombor 2 ni, pattern ni dia ada kecil. Ini dipanggil doji king. Dia kecil je. Alright. Nombor 3 adalah BE king. BE stand for bearish engulfing. Let's suppose katakanlah you ada bearish engulfing warna biru macam ni. Okay, you ada shadow bawah. And then suddenly ada satu bearish engulfing yang besar ke bawah. So di sini pun valid juga sebagai king sebab menggunakan konsep cucuk bawah, cucuk atas. Kalau you tandakan dia punya zone, you ada cucuk bawah sini, and then you ada cucuk atas ni, and then price turun ke bawah. Ni untuk sell. Saya buat contoh ni semua untuk sell. Untuk buy, you just terbalikkan saja. So zone kita macam biasa, kita nak zone yang dekat atas. So ini adalah BE king. BE king. Alright, very very simple. Ambil shadow atas saja. Sebab kita ada bearish engulfing king. Okey, contoh yang ketiga adalah BE merah king. Dia bearish engulfing juga, tetapi dia merah. Maksudnya dia macam ni, candlestick merah. Dia buat open and then dia buat shadow macam ni. Okey. And then let's suppose price turun ke bawah, laju ke bawah, tetapi shadow dia panjang melebihi CS nombor 1 punya shadow. Okey, CS nombor 1 punya shadow. Ini dipanggil bearish engulfing merah. Ini nombor 1, ini nombor 2. So dekat mana dia punya zone, ataupun dekat mana dia punya zone king tersebut? Kelas sebelum ni kita just ambil yang cucuk bawah, cucuk atas, kita ambil kat sini. Tetapi untuk BE merah kita akan ambil yang atas, zone sini. Perbezaan di antara
Shadow yang panjang ni dengan body CS nombor 1 merah-merah. Dekat sini boleh, dekat sini pun boleh. Which is saya akan tunjuk lagi contoh. I think that's it. That's it tentang introduction to king. Jenis-jenis king. Ada double maru king, there are doji king, BE king, BE merah-merah king. Nanti saya akan tunjuk contoh. Don't worry, very very easy. Benda ni akan ada banyak contoh dekat MT4. Just you kenal saja. First you kena hafal sikit double maru king, you hafal doji king, you hafal BE king, you hafal BE merah-merah king. Semua untuk setup sell. Once you dah kenal, dia dah boleh marking dekat chat MT4. Once you dah boleh marking, senang you nak tengok lokasi dia valid tak valid di SSR ke ataupun di MPL. Kalau okey, nanti bila price datang kita akan masuk. I think that's it video tentang introduction to king, KING ataupun KINK. So dalam video next ni you akan tengok, maybe saya kadang-kadang saya tulis king, KING, kadang-kadang saya tulis KINK. Actually benda yang sama. Don't worry. Selamat nonton video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.